Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang konsep kebebasan dan konsep persamaan berdasarkan agama Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada yang pertama Muhammad Farhan bin Azlan, yang kedua Abdul Mamin Badul Karim, yang ketiga Nik Daniel Haziq bin Nik Azman Abadi, yang keempat Muhammad Syafiq bin Bahrain, dan yang terakhir Ahmad Syakir bin Abdul Rahim. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi kebebasan, konsep kebebasan dan konsep persamaan. Konsep kebebasan ialah al-hurriyah atau kebebasan menjadi salah satu prinsip pengurusan Islam. Kebebasan dalam Islam dijamin untuk setiap individu. Kebebasan melambangkan penghargaan Islam terhadap hak yang dimiliki seseorang individu. Manakala bagi persamaan pula, persamaan iaitu al-musawah membawa maksud persamaan. Semua manusia yang berbeza dari segi amalan, tanggungjawab dan ketakwaan sahaja. Bagi definisi konsep kebebasan dan persamaan. Definisi konsep kebebasan. Islam adalah agama yang menjaminkan kebebasan. Justru Allah SWT menganugerahkan akal fikiran. Akal pula merupakan satu pemberian Allah SWT yang cukup tinggi dan bernilai yang membezakan antara manusia dan haiwan. Salah satu istilah kebebasan menurut Islam mengikut syariat adalah ikhtiar. Ikhtiar di sini bermaksud khair, iaitu baik, yang berarti memilih yang terbaik. Sekiranya diberi pilihan, kita hendaklah memilih yang terbaik untuk mengelakkan ketidakadilan. Oleh itu, kita dituntut untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam masyarakat Muslim, manusia boleh mengungkapkan pemikiran yang membangunkan yang timbul dalam hatinya dalam media sosial, media cetak dan media elektronik. Bagi definisi konsep persamaan pula, al-musawah merupakan maksud persamaan. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini ialah mengenai persamaan taraf dan kedudukan setiap pentadbir, pengurus ataupun setiap individu di sisi undang-undang atau peraturan dalam memperolehi hak asasi dan pada taraf atau status kemanusiaan. Al-musawah merupakan prinsip pengurasan Islam yang melambangkan kesejahteraan Islam dan sistemnya. Pendekatan Islam tidak berlandaskan keturunan, warna kulit dan sebagainya, namun dibina atas dasar persamaan yang dalam konteks organisasi semuanya diberikan kedudukan sama rata untuk berkhidmat untuk menyumbangkan usaha dalam memajukan organisasi. Setakat itu saja penerangan tentang definisi konsep kebebasan dan persamaan. Seterusnya masalah kajian. Masalah kajian dari segi kebebasan. Di mana-mana sahaja negara di dunia sering kedengaran suara kebebasan dalam konteks kemanusiaan, kebebasan wanita, akhbar, bersuara, beragama dan tuntutan lain demi kepentingan serta kelangsungan hidup mereka. Umat Islam masih ada yang keliru pengertian sebenar kebebasan menurut perspektif Islam. Rata-rata umat manusia memahami kebebasan ialah boleh melakukan apa sahaja menurut hati dan nafsu, walaupun bercanggah kehendak agama dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Oleh itu, kita dapati umat Islam semakin lama semakin jauh meninggalkan agama Islam dan ajarannya yang suci atas alasan kebebasan itu. Mereka menerima apa sahaja yang datang daripada barat, walaupun tidak semuanya baik dan sesuai belaka. Nyatanya, ini bukanlah kebebasan, sebaliknya ia adalah suatu perkara yang melampaui batasan kemanusiaan dan mencabuli fitrah semula jadi manusia yang sebenar. Di sini terletaknya peranan kerajaan dan ulama untuk menerangkan pengertian sebenar kebebasan tersebut menurut perspektif Islam. Isu kebebasan bukan hanya dalam syariat Islam, ia juga terdapat dalam undang-undang tubuh negara yang mengiktiraf kebebasan manusia menjalani kehidupan seharian. Islam dari awal sudah menegaskan kebebasan itu selaras fitrah semula jadi manusia dan tiada unsur paksaan.
Seterusnya, masalah kajian dari tajuk persamaan. Fahaman persamaan hak antara lelaki dan perempuan ini akan mempengaruhi struktur hukum dalam keluarga. Sehingga dengan alasan persamaan hak, mereka menuntut larangan berpoligami kerana berpoligami merupakan ketidakadilan terhadap wanita. Demikian juga dengan alasan persamaan gender. Gerakan ini menuntut agar diubah hukum perkahwinan berbeza agama kerana perkahwinan berdasarkan agama menurut gerakan ini bertentangan dengan asas persamaan hak. Demikian juga menurut gerakan feminisme, ijab dan kabul pernikahan bukan dilakukan oleh pihak lelaki saja, tetapi juga boleh dilakukan oleh pihak perempuan. Dalam masyarakat Muslim liberal India, pernah terjadi perkahwinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan tuan qadi wanita dan saksi wanita. Dalam bab hak cerai pula, berdasarkan hukum persamaan hak, jika suami berhak menceraikan isterinya dengan sesuatu lafaz cerai, maka mengapa wanita tidak boleh menceraikan suaminya secara langsung tanpa perlu membuat tuntutan cerai melalui mahkamah syariah, sedangkan selama ini suami berhak menceraikan isteri tanpa melalui proses tersebut. Oleh sebab itu, dengan dalil persamaan hak, isteri juga mempunyai hak untuk menceraikan suami tanpa melalui proses tuntutan ke mahkamah. Demikian juga dalam persoalan iddah, iaitu masa menunggu perkahwinan selanjutnya. Bagi perempuan yang diceraikan, jika selama ini setelah bercerai atau kematian pasangan, seorang suami boleh terus berkahwin tanpa menunggu tempoh iddah. Sedangkan isteri harus menunggu tempoh iddah selama 3 kurung, iaitu 3 kali suci daripada haid, sebelum berkahwin semula. Maka menurut gerakan feminisme ini tidak adil. Menurut mereka, jika wanita mempunyai tempoh iddah, maka lelaki juga harus mempunyai tempoh iddah, walaupun mereka menuntut tempoh iddah lelaki selama 130 hari. Atau sebaliknya, jika lelaki dapat berkahwin tanpa melalui tempoh iddah, maka demikian juga perempuan yang ceraikan tanpa berkahwin semula tanpa harus menunggu tempoh. Lepas ini kita dapat lihat perspektif dari segi persamaan ini sangatlah salah. Jadi seterusnya, untuk pendekatan Islam pula terhadap kebebasan adalah mendefinisikan Islam sebagai agama rasmi negara adalah tidak tepat, kerana perkataan rasmi itu tidak pernah disebut dalam perkara 3. Serasa agama rasmi juga akan menyampaikan tafsiran tersebut dan akan menjadikan agama Islam terhad kepada amalan ritual serta upacara rasmi dan keagamaan semata-mata. Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Islam juga diiktiraf oleh perlembagaan sebagai agama tinggi negara, bukan sahaja berfaktor dari sejarah yang mana Islam menjadi agama yang dominan di semenanjung tanah Melayu sejak kurun ke-12 lagi, tetapi juga sebagai mengiktiraf tonggak dan kekuasaan raja-raja yang semuanya adalah beragama Islam sewaktu negara ini dibentuk. Maksud daripada isu pertama tadi ialah penganut-penganut agama lain, iaitu Buddha dan sebagainya, masih bebas untuk menganut dan mengamalkan agama mereka. Untuk isu yang ketiga pula ialah undang-undang negeri dan mengenai wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Undang-undang persekutuan boleh mengawal atau mengikat pengembangan apa-apa etikat atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam. Dari situ kita dapat tahu bahawa kebebasan yang diberikan untuk mengamalkan agama masing-masing ini juga tidaklah sehingga membenarkan apa-apa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ataupun mendatangkan masalah kepada kesihatan awam dan akhlak individu yang lain. Perkara ini juga telah diperuntukkan dalam perkara 11 dalam kurungan 5 perlembagaan. Untuk pendekatan Islam terhadap persamaan pula ialah daripada perbincangan jelas bahawa konsep persamaan jenis jantina yang diutarakan oleh kaum feminis telah mengetepikan hakikat bahawa fitrah lelaki dan perempuan berbeza. Perbezaan peranan dan tanggungjawab antara dua gender ini oleh kaum feminis telah dianggap sebagai kesamarataan dan perbezaan
dianggap sama dengan ketidakadilan. Okey, kesalahan besar kaum feminis adalah menganggap bahawa perbezaan lelaki dan perempuan yang ditetapkan oleh Islam adalah bentuk patriarki. Okey, untuk isi pertamanya ialah perbezaan peranan antara lelaki dan perempuan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai penindasan. Jadi di sini dapat lihat wujudnya perbezaan peranan antara lelaki dan perempuan tidak dapat ditafsirkan sebagai penindasan. Justru itu ia sesuai dengan fahaman keadilan, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Para ulama yang mentafsirkan Al-Quran menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, iaitu meletakkan lelaki dan wanita di tempat mereka masing-masing sesuai dengan fitrah, seperti yang dapat dilihat di isi kedua. Okay, mereka tidak melakukannya berdasar kepentingan kaum lelaki serta tidak mendiskriminasikan kaum wanita serta berlaku bersebelah terhadap mereka. Para ulama pada dasarnya mengikut kaedah yang disurati dengan ilmu tafsir dan tidak mendasarkan rasa sewenang-wenang. Okey, itu saja. Kita teruskan dengan hikmah. Sekarang hikmah bagi kebebasan. Yang pertama adalah dakwah dapat dilaksanakan dengan tepat. Ini dia dapat membantu kita untuk menyebarkan dakwah dengan lebih mudah kerana kita mendapat hak untuk bersuara. Semua orang berpendapat untuk menyampaikan idea mereka tentang ilmu-ilmu. Yang kedua pula adalah perkara taghut dapat dielakkan dalam kehidupan Islam. Taghut di sini boleh diertikan dengan berhala, syaitan, tukang nujum, ahli sihir, orang bersikap melampaui batas, sesuatu yang dipuja selain Allah SWT dan jalan membawa kepada kesesatan. Allah SWT memerintahkan kita berdakwah secara bijaksana dengan nasihat yang baik dan membantah musuh dengan cara lebih baik, selain menjamin kebebasan berdakwah dan menutup segala pintu fitnah yang cuba dilemparkan. Perkara ini dapat dielakkan, ia berkait dengan yang pertama tadi kerana kita dapat menyebarkan dakwah dengan secara terbuka. Apabila terdapat banyak pendapat, kita boleh berbincang dan fikir yang bahawa mana satu merupakan perkara yang lebih baik. Hikmah yang ketiga bagi kebebasan pula adalah fitnah ketika berdakwah dapat dielakkan. Hal ini kerana ketika semua orang dapat menyampaikan suara mereka, perkara ini dapat membantu untuk mengelakkan fitnah yang perlu dielakkan oleh kita. Seterusnya adalah hikmah untuk persamaan. Hikmah yang pertama adalah dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Kita mesti faham bahawa kesesamaan adalah hak setiap rakyat. Negara perlu menjamin perlakuan yang sama dalam demokrasi. Persamaan antara manusia adalah kaedah untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Hikmah yang kedua pula adalah tidak berlakunya penindasan. Di sini, kedudukan manusia semuanya adalah sama. Adapun yang membezakan manusia itu adalah bukan etnik, warna kulit, kekayaan dan kedudukan sosial mereka. Tetapi yang membezakan mereka adalah ketakwaan mereka. Dari prinsip tauhid ini, muncul rangkaian nilai sosial dalam bentuk egalitarianisme, kemerdekaan dan humanism. Sekiranya tatanan dunia didasarkan pada prinsip-prinsip ini, maka tidak boleh ada penjajahan, eksploitasi manusia oleh manusia, perbudakan, penindasan dan penguasaan orang terhadap orang lain. Yang hikmah yang seterusnya adalah amalan tolong-menolong dapat berkembang. Etika kesetaraan kemanusiaan dan tauhid dapat yang meningkat pada bulan suci Ramadan harus dipertahankan sebagai manifestasi semangat menolong sesama manusia. Saling menolong tidak perlu melihat latar belakang agama, etnik dan budaya. Manusia adalah pembebasan perbudakan bukan hanya dalam pengertian hubungan manusia, tetapi juga dalam pengertian perbudakan manusia terhadap harta benda dan dunia.
seterusnya. Seterusnya, saya akan mengambil alih untuk menerangkan kesimpulan bagi konsep kebebasan dan konsep persamaan. Yang pertama, bagi konsep kebebasan iaitu konsep Al-Hurriyah dalam Islam, pada asalnya adalah konsep ikhtiar dan takdir yang berkaitan dengan kebebasan atau tidak manusia dalam melakukan tindakan mereka dari segi teologi atau agama. Kemudian setelah hubungan dengan dunia barat konsep berkembang menjadi ruang lingkup yang lebih luas, seperti kebebasan bersuara atau menyatakan pendapat, pemikiran, kebebasan politik atau kebebasan ekonomi. Walaupun dapat dikatakan bahawa idea-idea dasar atau embrion pemikiran kebebasan di atas sudah ada dalam Islam, secara konseptual pada masa lalu ia tidak wujud. Kemudian konsep kebebasan individu seseorang dalam Islam seperti yang dijelaskan oleh pengarang sebelumnya, nampaknya tidak dapat berjalan sendiri tanpa disertai dengan kewajipan lain yang semestinya dilaksanakan, termasuk mempertimbangkan kepentingan orang lain. Dari ini, nampaknya kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep persamaan. Konsep persamaan dalam perspektif Adi merangkumi spektrum yang luas, merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Konsep persamaan berkait rapat dan saling mempengaruhi antara satu sama lain dengan konsep lain seperti konsep keadilan, konsep alam, konsep undang-undang dan konsep lain-lain. Melihat konsep persamaan dalam hadis dari perspektif persamaan akan menyebabkan kesilapan dalam penilaian. Konsep persamaan dalam perspektif hadis mesti dilihat dari segi hubungannya dengan konsep lain yang berkaitan. Konsep persamaan pertama kali berlepas dari dalil teologi bahawa manusia di hadapan Tuhan mempunyai status dan tugas yang sama, iaitu sebagai hamba di satu pihak dan sebagai khalifah di sisi lain. Fakta ini mempunyai implikasi terhadap kerangka teologi di ruang sosial. Ini sesuai dengan dalil Al-Quran bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan yang dilahirkan dalam keadaan yang berbeza sejak awal, seperti jantina, etnik dan kewarganegaraan. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat dinafikan. Kedua, adakah manusia secara sosial yang mempunyai perbezaan bangsa, agama, bahasa dan budaya? Perbezaan bagi manusia secara sosial mempunyai perbezaan bangsa, agama, bahasa dan budaya. Perbezaan bagi Tuhan adalah sunnatullah. Tujuannya adalah agar orang dapat mengenali antara satu sama lain. Bukan hanya mengetahui secara fizikal tetapi secara rohani, termasuk dari segi sosial, budaya dan juga di seluruh agama dan bangsa. Setiap individu diberi hak, peluang dan pilihan untuk beragama, berfikir, bercakap, mencari kekayaan, mencari ilmu, bergerak dan sebagainya mengikut batas telah ditegakkan. Seperti sebagai contoh di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fiddin, yang bermaksud tidak ada paksaan dalam beragama. Sekian, itu saja daripada saya. Bermakna perbincangan kita terhadap konsep persamaan dan perbezaan sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.